بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على مولانا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah pada petang ini kita menyambung kembali perbincangan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi pada perbahasan sebelum ini kita telah membincangkan tentang adab-adab masuk ke tandas dan juga ada adab bangun daripada tidur. Jadi insya-Allah apa yang telah kita pelajari kita cuba untuk amalkan dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kita masuk adab-adab berwuduk. Kita baca bismillah. Babu adabil wudu. Bab adab-adab ketika mana berwuduk. Maksud adab kat sini ialah perkara yang dituntut. Sama ada perkara itu sunat ataupun perkara itu wajib. Sebab itu dalam bab ini Al-Imam Al-Ghazali menyebut rukun wudu dan juga sunat-sunat wudu. Jadi adab bukan semestinya perkara sunat sahaja, tidak. Ada kala bila disebut adab merangkumi sekali di bawah itu sunat-sunat dan juga kefarduan ataupun rukun. Okey, kita baca fa idza faraghta min al-istinja fala tatruk as-siwaka fa innahu matharatun lil fam wa mardatun lir-rabb wa muskhitatun lisyaitan. Bila mana kamu selesai daripada beristinja, maknanya selesai daripada basuh kemaluan depan dan juga belakang, fala tatrukis siwaka, jangan kamu meninggalkan siwak. Dan bila mana kita bersiwak, kita niat mengikut sunnah, dan juga niat untuk membersihkan mulut atas tujuan membaca Quran, zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir ketika mana sedang salat. Sebagaimana bila mana seseorang itu bersama dengan isteri, diniatkan perkara-perkara yang baik. Antaranya ialah untuk mendapatkan zuriat yang salihah dan salih, juga untuk menjaga diri dan sebagainya. Okey. Jadi fala tatrukis siwaka, jangan meninggalkan siwak. Kerana apa? Fa innahu matharatun lil fam. Baca matharatun ataupun mitharatun. Kerana siwak itu ialah alat untuk membersihkan mulut daripada bau yang busuk. Wa mardatun lir-rabb, dan juga satu perkara yang boleh membawa kepada keredaan Tuhan. Wa muskhitatun lisyaitan, dan juga siwak itu boleh menyebabkan syaitan marah ataupun murka. Wa salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwak, dan salat dengan siwak lebih baik daripada 70 kali salat tanpa siwak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Humaidi, rak'atani bisiwakin afdalu min 70 rak'atan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Okay. Dan banyaklah hadis-hadis yang mafhumnya sama. Okey. Selesai kat situ. Di dalam syarah disebut wala yadullu hadzal hadis ala ziyadati fadli siwaki ala fadli jama'ati allati hiya bi 27 darajatan li'annahu lam yattahid al-jazaa'a fihima li'anna darajatan wahidatan min al-jama'ati qad ta'lilu kathiran min as-70 rak'atan bi siwak. Jadi boleh jadi ada di antara kita bila mana dengar hadis 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tak. Maka mereka menganggap solat dengan siwak ini lebih baik daripada solat berjemaah. Jadi memadai sembahyang seorang, tak. Ganjarannya itu 70 kali ganda.
Maknanya solat 2 rakaat menyamai 70 rakaat kali solat. 70 rakaat solat bila mana seseorang tu bersiwak, bila mana mula solat 2 rakaat tersebut. Tak. Jadi boleh jadi seseorang itu berfikir sembahyang seorang dah padan dah, yang penting bersiwak, pahala banyak dah. Jadi disebut kat bawah ni, hadis ini iaitu hadis raka'atani bisiwakin afdalu min 70 rakatan bila siwak, tidak menunjukkan ke atas kelebihan siwak melebihi kelebihan berjemaah. Berjemaah pahalanya 27 kali ganda. Tak, siwak kalau kita sembahyang 2 rakaat dengan siwak, tak, seolah-olah kita sembahyang 70 kali solat, 70 rakaat. Jadi disebut kat bawah ni solat berjemaah lebih afdal daripada solat dengan siwak. Sebab apa? Li'annahu lam yattahidil jaza' fihima, li'anna darajatan wahidatan min al-jama'ah qad ta'dilu kathiran min as-70 rak'atan bisiwak. Disebut kat sini satu darajat daripada jemaah. Jemaah ni dapat 27 darajat tak? Satu darajat daripada 27 tu boleh jadi menyamai 70 kali ganda ataupun 70 rakaat sembahyang. Boleh tak? Jadi satu darajat daripada 27 darajat solat berjemaah, satu darajat itu sahaja boleh menyamai 70 rakaat sembahyang. 70 rakaat sembahyang. Boleh tak? Lepas tu kat bawah ni disebut ada kala siwak itu, bersiwak itu wajib. Bila mana antaranya ialah bila mana suami menyuruh isteri mulut busuk bangah. Tak, jadi suami suruh pergi gosok gigi dulu. Siwak tu gosok gigi lah. Tak, ataupun guna kayu siwak tu secara umum. Jadi ketika itu isteri wajib taat, pergi ke tandas gosok gigi, guna halajat. Walil mamluki idza amarahu sayyiduhu, begitu juga kalau tuan menyuruh hambanya. Tuan nak bersama dengan hamba mulut busuk bangah, tak jadi. Tak, jadi si tuan suruh si hamba tu gosok gigi dulu. Ketika itu wajib bersiwak. Begitu juga bagi mereka yang makan bawang putih ataupun bawang merah pada hari Jumaat dan bau busuk di mulut tidak hilang kecuali dengan bersiwak, iaitu dengan gosok gigi. Ketika itu gosok gigi wajib. Selesai. Waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli salah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bis-siwak hatta khashitu an yuktaba alayya. Okey, kemudian disebut kalaulah aku tidak takut untuk menyusahkan umat aku, maka aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali untuk sembahyang. Itu hadis Nabi lah. Jadi cubalah sedaya upaya sekalipun tidak guna siwak yang kayu siwak itu. Jadi sebelum kita sembahyang, kita ke tandas sekejap gosok gigi sembahyang. Tu sebab Nabi sebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salah. Kalaulah tidak takut aku menyusahkan umat aku, nescaya akan aku suruh mereka bersiwak bagi setiap kali nak sembahyang. Dan juga Nabi bersabda, umirtu bisiwak hatta khashitu an yuktaba alayya. Tak, aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku bimbang perkara itu diwajibkan ke atas aku. Bila diwajibkan ke atas aku, tak boleh jadi akan diwajibkan juga kepada umat, maka menyusahkan umat aku. Risau umat tidak mampu. Okey, baca. Thumma jlis lil wudu'i mustaqbil al-qiblati ala mawdi'in murtafi'in kay la yusibuhu ar-rashashu wa qul bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian selepas bersiwak, maka duduk untuk berwudu. Duduk untuk berwudu. Jadi siwak dulu. Lepas tu duduk untuk berwudu. Tu. Boleh tak? Jadi lepas siwak baru duduk. Lepas siwak barulah kita duduk untuk berwudu. Ini berbetulan dengan pandangan Imam Ramli dan juga Imam Mawardi, yang mana mereka berpendapat siwak disunatkan sebelum daripada basuh pergelangan tangan, dua pergelangan tangan. Tak, berbeza dengan Imam Juwaini dan juga Imam Ibn Salah dan juga Imam Ibn Naqib Al-Misri, sahib apa nama kitab tu?
Tak ingat pula dah. Umdatis Salik. Dan juga Imam Ibn Hajar, Imam Syarbini dan sebagainya, mereka mengatakan tempat bersiwak ialah antara basuh tangan dan juga berkomor. Jadi di sisi Imam Ibn Hajar, Imam Syarbini dan sebagainya, kita basuh tangan dulu. Tak, ketika itu kita niat sahaja aku melakukan sunat wudu kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baru kita bersiwak. Lepas tu baru kita masukkan air dalam. Ya, barulah kita berkomor. Di sisi Imam Ramli, Imam Mawardi, siwak dulu. Lepas siwak baru basuh tangan. Boleh? Jadi dalam kitab kita ni, dalam matan Bidayatul Hidayah disebut thumma majlis lil wudu. Selepas istinja, selepas bersiwak kamu duduk untuk berwudu. Tak, jadinya kita siwak dulu baru kita nak berwudu, betul? Jadi berbetulan pandangan yang disebut dalam matan Bidayatul Hidayah dengan pandangan Al-Imam Ar-Ramli. Boleh? Okey, duduk itu pula mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Ala mawdi'in murtafi'in, duduk di atas tempat yang agak tinggi, kai la yusibuhu rashash, supaya air yang jatuh daripada wuduk itu tidak terpercik balik kepada diri kita. Waqul, dan katakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca doa tu sebelum kita berwuduk. Okey, kalau kita baca bismillah sahaja, tak baca doa panjang tadi, juga memadai. Kalau kita tinggal bismillah pada awal wuduk, sunat kita datangkan bismillah pada pertengahan wuduk. Kalau lepas wuduk baru teringat tak baca doa, sunat tak baca bismillah. Maka ketika itu tidak disunatkan. Okay. Cuma sebahagian ulama sebut kalau dah habis wuduk tapi belum baca doa wuduk, juga disunatkan baca bismillah, lepas barulah kamu baca doa wuduk. Jadi bismillah yang kamu baca tu cover bismillah yang kamu lupa baca pada awal wuduk ataupun pertengahan wuduk. Kamu baca pada akhir wuduk sebelum mana kamu baca doa wuduk. Itu sebagian kata bila dah habis basuh kaki, walaupun sebelum baca doa wuduk tu tidak disunatkan dah, kamu nak cover balik bacaan bismillah. Boleh? Begitu. Thumma ghsil yadayka thalathan qabla an tudkhilahuma al-ina. Selepas itu, jadi kita duduk menghadap kiblat, baca bismillahirrahmanirrahim ataupun doa panjang tadi tu. Lepas tu kita basuh tangan kita. Basuh tangan kita 3 kali sebelum kita masuk ke dalam bekas. Ini kalau kita nak wuduk dalam keadaan cebok bekas. Kita nak wuduk melalui qalah ataupun bekas air. Ketika itu kita basuh dulu tangan kita di luar qalah, di luar bekas air sebanyak 3 kali. Tu. Lepas tu kita baca doa apa? Doa disebut kat sini. Banyak doa ni. Waqul Allahumma inni as'aluka yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Wahai Allah Ta'ala, aku meminta kepadamu al-yumna. Al-yumna iaitu al-quwwah 'ala ta'ah, kekuatan dalam ketaatan, dan juga barakah iaitu ziyadatul khair, penambahan kebaikan. Dan aku berlindung daripada kamu daripada syu'mi iaitu asyar, keburukan, dan juga halakah, kecelakaan. Thumma wiraf al hadathi aw istibahat as-salati. Okey, kemudian niatkan apa dia? Niatkan untuk mengangkat hadas. Niatkan untuk mengangkat hadas. Aw istibahat as-salah, ataupun niat untuk mengharuskan sembahyang. Jadi nawaitu istibahat as-salah, saja aku mengharuskan salat. Ataupun nawaitu raf' al-hadatsil asghar, saja aku mengangkat hadas kecil. Niat tu bila? Niat itu ketika mana basuh tangan tadilah. Cumanya niat itu mesti berterusan sehinggalah kita basuh muka. Kalau niat tu kita lupa, mana lepas kita basuh tangan sahaja aku mengharuskan solat, ketika kita basuh tangan lepas tu niat, lupa niat. Maknanya kita syarol ke benda lain kepala ni, nak ingat ke makan, ingat ke main futsal dan sebagainya. Kemudian baru ketika basuh muka tu ketika itu kena niat balik dalam hati, sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Boleh?
Maka tak ada masalah. Wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghusl wajhi. Sebab tu disebut tidak sewajarnya ataupun tidak boleh kamu punya niat itu hilang, ghaib, sebelum daripada kamu apa? Basuh muka. Jadi ketika basuh tangan tu, tak, kita dah apa? Niat sahaja aku mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Nah, ataupun sahaja aku mengharuskan sembahyang. Niat itu sentiasa kena hadir dalam hati. Mana kita tak lupa. Sampailah kita basuh sejuzuk, satu bahagian daripada muka. Kalau kita basuh tangan, kita niat, lepas tu lupa. Niat mengangkat hadas tu lupa. Kita sibuk ke benda lain. Kepala kita fikir main bola, nak buka puasa, fikir nak ngajar esok, nak ajar apa pada budak-budak. Tak. Fikir nak pergi beli barang apa semua. Tak. Ketika kalau begitu, ketika mana nak basuh muka, ketika itu kena niat balik. Sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Boleh? Okey. Disebut fala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghusl wajhi fala yasih wudu'uk. Maka tidak boleh niat itu hilang sebelum kamu basuh satu bahagian daripada muka. Kalau hilang juga fala yasihha wudu'uk, maka tidak sahlah wudu' kamu. Selesai. Thumma khudh ghurfatan li fika wa tamadmad biha thalathan wa baligh fi raddil ma' ila al-ghalsamati illa an takuna sha'iman fatarfuq. وقل اللهم إني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Selepas tu ambil ghurfah, bukan ghurfah. Kemudian ambil air dengan kita punya tangan ni untuk kita berkomok. Jadi basuh tangan tadi. Ini cerita dia lagu ni sebenarnya. Sebelum kita masukkan tangan kita dalam bekas, kita basuh kat luar dulu 3 kali. Tak, lepas tu kita pun ambil air, basuh tangan 3 kali. Okey. Selepas tu tak. Ini maksud summa ghusl yadaka thalathan ni rasanya termasuk bawah niat, termasuk bawah apa? Sunat wuduk dah ni. Jadi cara lagu ni, kita basuh tangan kita 3 kali, basuh tangan hingga pergelangan tangan 3 kali. Ketika itu kita niat sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk. Ataupun dalam kitab ini disebut sahaja aku mengangkat hadas kecil. Cumanya bila kita sebut sahaja aku mengangkat hadas kecil, niat tu mesti istihdar sampailah kita basuh satu juzuk daripada muka. Okay, lepas tu kita ambil satu sibuk dengan tangan kita lah air. Tak, untuk kita berkomor. Berkomor tu lagu mana? Wa tamadmad biha thalathan, komor 3 kali. Ambil air sekali, 2 kali, 3 kali. Mana setiap sekali tu air baru lah. Sekali air baru, ambil pula air baru, basuh, masuk. Lepas tu air baru pula 3 kali. Gitulah. Wa baligh fi raddil ma' ila al-ghalsamah, dan bersungguh-sungguh untuk sampaikan air sehingga ke ghalsamah. Ghalsamah ni ra'sul hulqum. Kepala bagi halqum, mana hujung lah. Dalam tu. Dia ambil air. Ambil air baru, komor. Gitu, mana bersungguh-sungguh dalam berkomor. Lepas tu kita gitu. Kita buat lagu ni berkomor sambil itu kita pun, lepas tu barulah kita luah balik air tu. Tu buat berapa kali tu? 3 kali. Okey, illa an takuna sha'iman, kecuali kalau tengah puasa, macam sekarang ni tengah puasa. Tak, ketika itu kita buat lembut-lembut. Berkomor macam biasalah. Tak perlulah kita buat lagu ni. Sebab kalau buat lagu tu ketika mana sedang berpuasa, hukumnya makruh. Bila makruh dilarang syarak. Bila dilarang syarak, kita buat juga tiba-tiba termasuk air ke dalam kita punya halqum, ketika itu batal puasa. Tak. Jadi kalau sedang berpuasa macam kita hari ni, berkomor sunat tak sunat. Cuma jangan melampau-lampau. Sekadar berkomor, buang. Berkomor, buang. Jangan berkomor, lepas tu buat lagu tu. Tak bimbang masuk air ke dalam halqum, maka membatalkan puasa. Okey. Nak baca doa apa ketika tu? Nak buka dah ni. Saya buka juga. Faturafiq ataupun fatarfuq bi dhammil qaf.
Bidhammil fa. Fatarfuq. Nampak tak? Maka kalau kita berpuasa, kita buat lembut-lembut lah dalam berqamah tu. Baca doa apa? Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri laka fasabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Amin ya rab. Okey. Terus. Thumma khudh ghurfatan li anfika wastanshiq biha thalathan. Kemudian ambil pula ghurfah, satu cebok air guna tangan kanan ni untuk hidung. Dan istinsyak 3 kali. Ambil air sekali, keluarkan balik. Ambil air sekali, keluar balik. Ambil air kali ketiga, keluarkan balik. Tak. Tu. Wastanshik biha thalatha wastanthir. Wastanthir tu mana keluarkan balik air tu. Ma'fil am. Min rutubah. Wa qul fil istinsyak. Ketika mana dan istinsyak itu sunat kita melampau-lampau. Sedut kuat sikit sehingga rasa agak pedih, agak sakit kat sini. Boleh? Kecuali kalau kita puasa, maka sekadarnya sajalah. Jangan sampai naik ke bahagian atas ni sampai rasa pedih. Kalau rasa sampai pedih tu batal puasa kita. Okey, ketika mana kita masukkan air dalam hidung, baca doa Allahumma awjid li raihatal jannah wa anta anni radin wa anta anni radin. Itu ketika masukkan air dalam hidung. Ketika keluarkan air dalam hidung, wa fil istinthar Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'id dar. Siapa tu? Sana sikit kakak. Boleh? Jadi kat sini disebut kita ambil air 3 kali. 1, 2, 3 untuk mulut. Lepas tu hidung pula. 1, 2, 3. Jadi 6 kali cebok tak? Tu. Dia yang lebih afdal kita 3 kali cebok je. 3 kali cebok. Sekali cebok mulut. Baki tu untuk hidung. 2 kali cebok untuk mulut. Baki tu untuk hidung. 3 kali cebok untuk mulut. Baki tu untuk hidung. Itu yang paling afdal lah. Yang disebut dalam kitab ni 6 kali. Tak ada masalah lah. Okey. Dia ambil cawan ambil cawan. Tengok internet tak kuat. Ni pelajar kakak. Nak main pelajar. Iya. Tak kuat. Internet. Naklah. Nak. Okey. ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول ومن الأذن إلى الأذن في الأرض. Okey. Habis ni kita berhenti. Kita nak berhenti dah. Okeylah, kita berhentilah. InsyaAllah kita sambung nanti. InsyaAllah kita sambung daripada start basuh muka InsyaAllah. Jadi nak buka dah ni kita ni. Okey, bismillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala